Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah saya. Saya bekerja di Asalihin Trustee Berhad. Boleh saja hubungi saya di number ini. Ini adalah number saya. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okay. Hari ini kita nak buat kira-kira faraid. Kira-kira faraid. Kalau sebelum ni kita buat anak lelaki sahaja, kali ini kita akan buat anak lelaki kalau arwah ada, anak lelaki dan anak perempuan. Okey, kita akan buat satu per satu. Kita katakanlah okey, saya akan buat, kita buat yang simple-simple, yang senang-senang, yang mudah-mudah sahaja. Okey, kalau saya cakap Terengganu tu faham-faham lah, saya memang asal Terengganu. Saya memang orang Pulau Duyung. Jadi memang tak nak lari lah kalau cakap Terengganu tu sebab anak jati Terengganu. Okey, pertama sekali, kalau dia ada, mungkin tulis waris, dia mungkin adalah lelaki, yang meninggal ni mungkin adalah lelaki, mungkin perempuan. Sebab apa saya kata mungkin lelaki, mungkin perempuan? Sebab dia tidak meninggalkan pasangan, dia tidak meninggalkan suami, dia tidak meninggalkan isteri. Jadi dia possibility boleh jadi dia seorang lelaki ataupun dia boleh jadi seorang perempuan. Okey, kita tengok anak lelaki dia, katakanlah anak lelaki dia seorang, anak perempuan dia pun seorang. Bagaimana kita nak kira kalau begini? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 menyatakan apabila anak lelaki ini bersama dengan anak perempuan, maka anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Ini bahagian. Dan anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Okey, di sini 2 untuk anak lelaki dan 1 untuk anak perempuan. Kalau di sini kita boleh tahu, jadi total dia adalah 3. Apabila kita tambah menjadi 3, 2 campur 1 jadi 3. Di sini 3 untuk penyebut untuk kes ini. Jadi untuk anak lelaki akan dapat 2/3. Anak perempuan akan dapat 1/3. Jadi inilah penyelesaian untuk kes yang mana ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. Senang dan simple kan? Okey, saya saja tak ada nak buat garisan kat hujung sebab saya akan buat contoh lain lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok lagi. Kes seterusnya. Di mana? Dia ada anak lelaki. Anak lelaki tadi seorang, kita tambah lagi anak lelaki dia. Anak lelaki 2 orang. Kalau anak perempuan saya letak bawah sikit boleh kan? Anak perempuan dia ada seorang. Okey, kalau tadi kita tahu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Maka di sini kita tulis bahagian untuk anak lelaki 2, anak perempuan 1. Apabila kita tambah menjadi 5. Okey, ini 5 bahagian. Jadi di sini penyebut dia menjadi 5, yang ini jadi 2/5, dan anak perempuan dia jadi 1/5. Saya sengaja tak buat garisan sebab kita nak buat contoh yang lain lagi. Okey, kita tambah. Ini adalah kes yang kedua. Kita tengok kes seterusnya. Saya saja tak padam untuk anak-anak ya. Okey. Okey, di sini. Kita tambah lagi untuk anak perempuan dia jadi 2 orang. Anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Okey, anak lelaki bahagian dia 2, bahagian anak perempuan 1. Bila kita tambah jadi berapa?
enang. Di sini enang. Jadi penyebut dia jadi enang di sini. 2/6 untuk anak lelaki pertama, 2/6 untuk anak lelaki kedua, 1/6 untuk anak lelaki ketiga, 1/6 untuk anak lelaki ke sorry. Anak puang 1/6 untuk anak lelaki pertama. 1/6 untuk anak puang yang pertama, 1/6 untuk anak puang kedua. Okey, biasalah petang-petang ni buat video ni ngantuk, adalah kerah, minta maaf ya belaka. sorry. Okey, kita teruskan lagi. Ini adalah contoh yang ketiga. Okey, kita tengok lagi contoh. Dia nak buat kita nak buat berapa ah? Kita buat contoh. Okey. Anak lelaki 4 orang. Anak lelaki ada 1 2 3 4. 4 orang anak lelaki. Anak perempuan ada berapa? 3 lah. Contoh je Contoh, tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Ini tak ada kaitan. Okey, untuk anak lelaki kita tahu bahagian dia 2 2 2 2. Kalau untuk anak perempuan 1 1 1. Bila kita tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 8. 8 tambah 1 2 3, 8 tambah 3 jadi 8 tambah 3 jadi 11. Jadi penyebut dia akan jadi 11. Ini jadi anak lelaki jadi 2/11. Anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak lelaki keempat, jadi 2/11 2/11 2/11 untuk semua anak lelaki. Dan anak perempuan jadi 1/11 1/11 1/11. Okey. Kalau kita nak tahu kita yakin ke tak, kita buat mula. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8. Lepas tu ni 9, 10, 11. Jadi 11/11. Jadi ini adalah pengiraan untuk kes di mana ada 4 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Jadi untuk pengiraan anak-anak ni dia lebih mudah dan lebih straightforward. Kalau ada anak lelaki, macam saya cerita sebelum ini, anak lelaki dia bahagikan mengikut berapa orang anak lelaki yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam video saya yang sebelum ni. Yang ini untuk anak lelaki dan anak perempuan. Okey. Jadi saya saja nak buat testing. Kalau video ni bermanfaat, video ini memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke kalau saya nak bagi satu soalan? Okey, katakanlah anak lelaki dia ada 5 orang. Anak puang dia ada 5 orang. Berapakah faraid untuk masing-masing ini? Kalau tuan-tuan boleh jawapan, bolehlah komen anak lelaki berapa bahagian, anak perempuan berapa bahagian untuk setiap seorang. Okey, semoga video ini bermanfaat. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Semoga ia bermanfaat dan memberi faedah kepada semua dan menjadi amal jariah untuk diri saya, untuk arwah abah saya, untuk suami saya, anak-anak saya, ibu saya, ibu bapa mertua saya, keluarga saya di Terengganu dan keluarga mertua saya di Selangor dan semua umat Islam. Semoga ia bermanfaat. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.